Okey, kita nak teruskan topik kita dengan kita nak berbual dengan Dr. Tengku Asmadi. Untuk kita tanya mengenai topik kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat? Alhamdulillah. Okey. Dah rambut pun dah mula panjang. Sepatutnya kat rumah tu dah ada servis gunting rambut sendiri dah, doktor. Itulah. Bolehlah lepas ni saya botakkan aja lah. Setuju sangat. Okey, baik doktor. Berbalik kepada topik kita. Hari ini kita nak cerita tentang sambung belajar ataupun kita nak timba pengalaman. Situasinya mungkin kita lihat setiap orang ini ada situasi yang berbeza ya doktor. Ada yang merasakan wajar ataupun wajib kita teruskan sahaja pengajian sebab takut-takut nanti kalau kita lambatkan perasaan ataupun minat nak sambung belajar tu dah tak ada. Tapi ada juga yang merasakan mungkin kerana ada banyak cabaran dalam kehidupan keluarga tersebut membuatkan ada sesetengah pihak merasakan lebih baik cari pengalaman bekerja dahulu. Ada duit sendiri, kemudian sambung belajar. Situasi yang begini, bagaimana sebenarnya kita nak ulaskan doktor untuk melihat kepada masa depan seseorang pelajar? Okey, begini. Jawapan untuk soalan ini adalah sangat subjektif sebenarnya. Sebab situasi tidak sama antara seorang individu dengan seorang individu yang lain. Ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, individu itu dia sendiri yang lebih faham keadaan dia, latar belakang keluarga dia, potensi dia, kemampuan dia, dia lebih faham. Jadi saya nak berikan satu panduan mudahlah. Kalau sekiranya kita rasakan bahawa kita ni boleh pergi jauh dalam belajar, maknanya kita boleh cemerlang, kita boleh habiskan belajar kita, dan kebetulan pula kita ditawarkan dengan bidang yang memang menjadi minat kita, dan keuangan bukannya satu isu, maka pada usia muda lepas SPM ni, saya sarankan elok fokus kepada belajar dan bukan kepada kerja. Sebabnya bila kita dah mula bekerja, biasanya kita dah seronok pegang duit dan kita dah tak bidang, mungkin selepas tu kita mula berkeluarga baru nak belajar. Ketika itu komitmen kita dengan keluarga, tanggungjawab yang ada, kesibukan kita, tak mungkin kita dapat fokus seperti mana yang mana kita di peringkat usia muda. Setuju. Tetapi bagi mereka yang memang tahu, dia kata dia nak belajar ni pun rasanya tak ke mana lah. Kena pula bidang ditawarkan ke laut, maknanya yang betul-betul tak ada kena-mengena dengan minat dia langsung. Ataupun mungkin seseorang yang tidak ada bantuan dari segi keuangan dan dia perlu mencari duit dulu sebelum dia buat keputusan untuk belajar dan sebagainya. Maka situasi mereka ini berbeza. Ataupun mungkin seorang yang ada potensi, misalnya dalam sukan, potensi dalam seni dan sebagainya, tiba-tiba peluang datang depan dia itu sebenarnya satu peluang yang sangat sukar untuk dilepaskan, yang mana peluang itu kalau kata 2 tahun, 3 tahun lagi pun mungkin tak akan datang peluang keemasan seperti itu. Maka mungkin dia buat keputusan rebut sekarang, dan sebab apa? Belajar ni boleh pada bila-bila masa. Okey, doktor, kalau kita tahu juga seperti yang doktor katakan tadi, potensi seseorang itu di mana potensi itu merujuk pada kemahiran mereka. Kalau kita tahu kemahiran ini dapat memberikan pengalaman yang besar dan pengalaman juga memberikan orang kata pendidikan sepanjang hidup kita. Mungkin doktor boleh ulaskan. Okey, ada jawatan-jawatan dalam bekerja, pengalaman saja tidak mencukupi. Tetapi mereka memerlukan orang, misalnya nak jadi CEO ke, nak jadi seorang yang profesional, nak jadi doktor ke apa, mereka perlu melalui sistem pendidikan yang formal. Bukan boleh kutip dengan pengalaman tanpa sistem pendidikan yang formal. Jadi bergantung kepada kita apa matlamat, apa yang kita nak jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Misalnya kalau kita berminat nak jadi doktor, jurutera, arkitek, lawyer, mereka ini tidak mungkin boleh datang daripada pengalaman semata-mata. Mereka perlu melalui proses pendidikan yang formal. Jadi, lagi awal kita belajar, lagi cepat kita sambung belajar. Contoh dia, bila kita bercakap tentang dilema bekerja atau belajar, dia bukan sahaja pelajar SPM, tetapi juga pelajar diploma. Bila dia dah habis diploma, kawan-kawan minta kerja, ada yang setengah tu nak sambung ijazah, nak sambung master dan sebagainya kan.
Ya. Baik, dari segi bila orang masuk kerja awal, untung dia akan dapat seniority. Kan? Kalau dia bekerja dengan jabatan penjawat awam, semua, dia dah ada pengalaman, misalnya kerja 3-4 tahun, barulah kawan yang bersama belajar masuk bekerja. Dari segi seniority, dia dah ada dari segi seniority. Ini biasanya dilema kepada mereka yang ada ijazah. Nak sambung master ke, nak sambung PhD ke, atau bekerja. Di sini dia akan berdepan dengan dilema sebegitu. Tetapi bagi pelajar yang lepasan SPM, saya sarankan, kalau katakan peluang bekerja itu bukan satu peluang yang keemasan sangat, contoh misalnya ada di antara pemain bola sepak kita berhenti daripada persekolahan sebab dia mewakili negara. Mewakili negara. Jadi peluang itu satu peluang yang sangat keemasan yang tak akan datang dua kali. Tetapi kalau setakat ramai pelajar-pelajar SPM kata saya nak bekerja sebab apa? Sebab mungkin tengok yang ramai lepasan universiti pengangguran yang dikatakan tadi sampai 500,000, dia kata buat apa belajar, lebih baik menganggur dan sebagainya. Ini adalah satu persepsi yang salah. Salah dari segi kenapa? Kita tidak boleh lihat kerana ramai orang menganggur maka kita tak nak sambung belajar, tetapi kita nak bekerja. Sebab sebenarnya pada usia muda, awal umur 17 habis SPM, 18, 19, elok fokus kepada belajar. Kalau kita tak minat dalam bidang akademik, dia ada TVET, bidang-bidang vocational. Masuk bidang vocational, asah bakat, asah kemahiran, dapatkan skill set yang bagus sebab dengan ilmu, tidak ada tandingannya untuk kita berjaya dalam hidup ini. Baik, memang sangat setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Doktor sebentar tadi. Ia sebenarnya berbalik kepada diri individu itu sendiri. Apa yang difikirkan, bagaimana dia mencorakkan impian dan juga masa depannya, ya Doktor. Banyak lagi sebenarnya kami nak bawakan kupasan ini bersama dengan Doktor. Doktor jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan kembali untuk mendapatkan bagaimana sebenarnya kita nak melihat dari segi kelebihan mereka yang belajar, sambung belajar dulu dan juga kelebihan bagi mereka yang sebenarnya menimba pengalaman melalui bekerja ini. Terima kasih Doktor. Kita berehat seketika ya Doktor. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Itu dia tadi pandangan daripada Dr. Teguh Asmadi. Tidak ada salahnya kalau anda hendak bekerja terlebih dahulu, tapi sesuailah juga kata doktor tadi bagaimana sebenarnya kalau kita lihat pelajar-pelajar diploma, pelajar-pelajar lepasan ijazah ini, kalau nak bekerja dulu itu tak ada masalah. Tapi kalau daripada sudut pelajar SPM, kata doktor lebih baik sambung belajar dulu. Betul, sambung belajar dan kejar cita-cita, mungkin ada sesuatu yang ingin jadi doktor dan sebagainya. Okey.